أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha, barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin muslimin yang dikasihi sekalian, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas taufik dan kurniaannya, di atas pemberian dan nikmat daripada sisinya. Dikurniakan kepada Allah, oleh Allah kepada kita kesempatan waktu untuk bersama kita mengambil kebaikan daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah menjadikan perhimpunan kita ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan perhimpunan kita ini mendapat keampunan dan keberkatan serta kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Hadirin semua, walaupun ikutkan tajuk kita yang lalu adalah berkisar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan pada Jumaat yang lalu pula kita tak dapat bersama, dan itulah cobaannya ya Ustaz. Cobaan Jumaat yang keempat ni, cobaannya satu aja. Saya biasa memang balik kampung pada Jumaat ataupun minggu ke terakhir, bulan akhir sekali. Jadi biasanya waktu itulah akan bertembung dengan balik kampung, ziarah dan sebagainya. Jadi tak apalah tuan-tuan, kita cuba kalau tak dapat untuk ganti dan qada, dan akhirnya pada malam ini adalah malam gantian daripada Jumaat yang lalu yang tak dapat kita bersama untuk bertemu dengannya. Walaupun ikutkan tajuk kita adalah berkaitan dengan sirah an-nabawiyah, tetapi tuan-tuan, pada malam ini saya rasa dan saya merasa terpanggil untuk membawa sedikit tajuk ini luar daripada tajuk kita, kerana tidak lama lagi 13 hari lebih kurang kita akan sama-sama menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan. Bulan ini merupakan bulan yang agung, bulan yang besar di dalam Islam. Kalau tuan-tuan amati dan cermati di dalam Al-Quran, di antara satu-satunya nama bulan yang namanya disebut dalam Quran adalah bulan Ramadan. Secara jelas namanya disebut Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya akan Al-Quran. Maka bila disebut secara jelas, disebutkan pula faedahnya, maka ini menunjukkan bulan ini adalah agung dan besar di sisi Allah. Saya sering mengulang kepada sahabat-sahabat dan teman-teman bahawa Allah Ta'ala melebihkan daripada kalangan makhluknya itu daripada makhluk yang lain dengan beberapa kelebihan. Ada Allah lebihkan tempat ini lebih baik daripada tempat lain, sebagaimana Allah melebihkan kelebihan Madinah dan Mekah berbanding dengan tanah yang lain. Begitu Allah melebihkan daripada semua manusia. Ada manusia yang lebih baik daripada yang lain, seperti para nabi diangkat lebih baik
daripada seluruh manusia yang lain. Dan daripada kalangan Nabi itu pula diangkat lagi para Rasul menjadi yang terbaik di kalangan mereka. Daripada para Rasul ini diangkat pula 5 orang yang digelar sebagai ulul azmi di kalangan Rasul. Maka begitulah tuan-tuan, di sisi makhluk Allah ada makhluk yang dilebihkan daripada yang lain. Maka salah satu di antara yang dilebihkan Allah dalam setahun ada 1 bulan daripada 12 bulan, iaitu 1 bulan yang menjadi bulan yang terbaik dan teragung daripada semua bulan yang lain. Maka dengan itu tuan-tuan, bulan yang kita ceritakan ini tak lama lagi akan menjengah bertemu dengan kita, dan kita semua akan masuk ke dalamnya insya-Allah. Semoga direzekikan Allah. Imam pun tadi baca doa, Allah wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Kita masih berada di antara dua, boleh sampai, boleh tak sampai. Jadi dengan itu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita disampaikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Kerana di dalamnya tuan-tuan satu fadilat dan kurniaan yang takkan kita jumpa pada mana-mana bulan yang lain. Tak ada, secara pasti tidak ada. Kerana itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menceritakan kelebihan bulan Ramadan. Tuan-tuan, salah satu di antara perkara yang paling besar ada dalam bulan Ramadan, tak ada kewajipan itu dalam bulan lain, iaitu puasa. Puasa ni kalau tuan-tuan tengok betul-betul, ibadahnya tak sama dengan ibadah lain. Sembahyang buat, haji ada buat, bukan haji tak boleh, sembahyang buat, zakat tunaikan, jihad pergi berjuang, sedekah memberikan, baca Quran laksanakan, syukur hati melaksanakan. Maknanya perbuatan. Tetapi puasa ni dia ada lain sikit. Ibadah puasa, ibadah yang sifatnya tinggalkan baru jadi ibadah. Tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan bersetubuh di siang hari, baru dikira ibadah. Jadi sifat ibadah puasa ni sifatnya tinggalkan, dikira ibadah. Yang lain buat jadi ibadah. Nampak tuan? Jadi itu kelebihan puasa. Dan kalau tuan-tuan cermati di dalam Al-Quran dan hadis, antara amalan yang pahala dan ganjarannya itu infinity, tak ada penghujung, adalah salah satunya adalah puasa. Dia ada 3 benda tuan-tuan dalam Islam, dalam riwayat, yang pahalanya unlimited, tak ada hujung. Apa dia? Yang pertama, sabar. Orang yang dapat bersabar, ganjaran pahalanya tidak dihadkan berapa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan ganjaran orang yang bersabar itu dengan pahala tanpa ada hitungan. Sabar, pahalanya tak ada hitungan. Kedua, iaitu memaafkan kesalahan manusia. Pahalanya tak ada hitungan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan kemudian buat baik, maka sesungguhnya pahalanya tertanggung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar tuan-tuan pahala orang yang memaafkan kesalahan manusia. Yang ketiga, kata para ulama tuan-tuan, 3 je yang disebutkan dengan nas pahalanya tak ada had. Pertama sabar, kedua memaafkan, dan ketiganya adalah puasa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kursi, Allah Taala berkata, "Wasiyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu dilakukan semata-mata untukku, hanya aku yang mengetahui berapakah balasannya kepada orang itu. Jadi tuan-tuan, 3 benda dalam Islam yang tidak ada had ganjaran pahala yang Allah berikan. Pertama sabar, kedua memaafkan kesalahan manusia, ketiga puasa. Tuan-tuan, ini 3. Maka satu ibadah yang hanya difardukan dalam 1 bulan, iaitu Ramadan. Jadi ini besar. Tuan-tuan, begitu juga disebutkan dalam hadis, hanya dalam bulan Ramadan ada hamba yang akan Allah Ta'ala select, pilih dia
sebagai terseranai orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka ataupun dilepaskan daripada neraka. Bulan Ramadan berdasarkan hadis Nabi SAW, wa akhiruhu itqun minan nar. Perakhiran Ramadan manusia itu mendapat pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala anugerahkan di dalamnya sebesar-besar keampunan. Selain nisfu Sya'ban yang lepas, pada malamnya Allah mengampunkan ramai hamba-Nya. Ramadan begitu juga berdasarkan hadis Nabi SAW, baginda bersabda, alangkah besar kerugian seorang yang sempat mendatangi bulan Ramadan, berlalunya Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Ramadan telah disiapkan untuk menghapuskan dosanya, tapi dia tak ambil penting Ramadan itu sehingga dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang saya kasih sekalian, apa lagi kelebihan dalam bulan Ramadan selain keampunan tersebut? Maka di dalam bulan Ramadan setiap amal itu digandakan pahalanya dengan gandaan yang amat banyak. Dikatakan bahawa amalan sunat akan diangkat dengan ganjaran pahala fardu, dan amalan fardu akan digandakan dengan sebesar-besar ganjaran dan juga gandaan. Oleh itu tuan-tuan, itu belum tajuk lagi tuan. Maka dengan itu soalan yang kita nak sebut, tak lama lagi nak masuk dah. Apa persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan? Itu sangat penting. Kita nak masuk ni, apa benda yang kita nak kena buat? Tak lama lagi tuan, kurang lagi 2 minggu sahaja untuk kita masuk bulan Ramadan. Maka hadirin yang saya kasih sekalian, kerana bulan ini bulan yang besar, bulan ini bulan yang agung, bulan ini bulan yang amat mulia, maka peringatan ataupun persiapan ataupun persediaan yang mesti dan patut kita laksanakan dan lakukan dan wujudkan serta hadirkan tidak lain tidak bukan yang paling penting. Kita nak dapatkan banyak anugerah pemberian Allah, pastikan bekasnya dikosongkan. Maksudnya begini tuan-tuan, kita kalau nak minta orang bagi nasi, jiran sebelah bagi nasi, kan kita rumah kita beras habis, tak sempat nak beli, anak pun dah nangis, jadi kita nak minta nasi rumah orang sebelah. Jadi kalau kita minta nasi, kita bawa bekas yang penuh dengan keropok contohnya. Kita kata, mat boleh tak isikan nasi? Tuan-tuan, apa dia akan kata? Kosongkan dulu baru aku isi nasi. Kan begitu. Tuan-tuan, maka bekas kita untuk diberikan ganjaran yang banyak, sebaiknya kita bersihkan dahulu. Maka para ulama mencadangkan sebelum nak menyambut dan masuknya bulan Ramadan, kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, supaya segala catatan kita dibersihkan balik semula dan dapat dicatat dengan catatan amal-amal yang baik dan soleh, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, jalan yang pertama apa dia? Iaitu sebelum nak masuk bulan Ramadan, dalam detik beberapa waktu lagi tuan-tuan, siapkan diri kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, bermohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah kurniakan kepada kita kesiapan yang paling baik untuk kita menyambut dan memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan ini. Ini yang pertama tuan-tuan, perlu kita amati, cermati, fahami dan kita renung bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sebesar-besar kelebihan, kebaikan dan juga fadilat, insya-Allah taala. Hadirin semua, kemudian yang kedua, yang ini pun penting. Apa persiapan kita nak masuk bulan Ramadan? Iaitu tuan-tuan, mesti masukkan ke dalam diri dan hati kita rasa kegembiraan untuk datangnya Ramadan. Saya yakin tuan-tuan, ada di kalangan kita nak Ramadan dah, udah tak bolehlah kita lagi nak mengeteh sama-sama. Tengok, tak boleh kita nak makan tengah hari sama-sama. Itu satu bentuk. Tetapi tuan-tuan, kalau kita memikirkan tentang suasana yang meriah, Allah jadikan roh-roh manusia bergembira dengan Ramadan. Tuan-tuan akan rasa bulan Ramadan satu perasaan dan suasana alam hatta. Tuan-tuan, rasa suasana kerohanian, spiritual. Manusia ramai beribadah, ramai yang qiyam, ramai baca Quran. Suasana itu jadi berubah. Dekat syarikat-syarikat pun orang baca Quran, suasana berbeza. Maka tuan-tuan, itu kegembiraan rohani. Yang luar daripada itu, kegembiraan fizikal. Maka pada bulan Ramadan, kita akan menyambut perayaan kegembiraan bagi rohani kita. Maka sebelum nak sambut,
kita amat baik kalau kita dapat sambutnya dengan penuh kegembiraan dan ta'zimkan bulan itu sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kelebihan dan kepentingan bulan tersebut. Tuan-tuan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, wa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan pada itu, pada apa? Pada kurniaan Allah ke atas kamu daripada Nabi Muhammad SAW ataupun maknanya yang seumpama dengannya, falyafrahu, maka bergembiralah. Oleh itu tuan, bergembiralah dengan kedatangan Ramadan. Jangan sedih. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan kamu di atas kurniaan Allah itu lebih baik nilainya daripada segala apa yang kalian himpunkan daripada harta dan mata benda. Hadirin yang saya kasihan, jadi kedua, kita kena ada perasaan gembira dan yang bersama dengan kegembiraan itu menta'zimkan. Tuan-tuan, dalam Islam ni ada benda yang menjadi syiar. Syiar ni mesti dimuliakan, jangan dipandang rendah. Contoh syiar Islam, azan. Tuan-tuan tak boleh main-mainkan azan. Memainkan azan, memainkan syiar Islam. Contoh syiar Islam yang lain, tuan-tuan, bagi orang lelaki contohnya janggut. Contoh syiar Allah Ta'ala dalam Islam yang lain, contohnya adalah laungan takbir saat hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiar Allah yang lain, haji. Syiar Allah yang lain, Kaabah. Maka semua syiar-syiar ini mesti ditakzimkan, dimuliakan. Siapa yang dalam dirinya memuliakan syiar agama Allah, syiar-syiar dalam Islam, maka bentuk dan bukti di dalam dirinya itu ada sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran dalam suratul Hajj, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar agama Allah, itu menandakan adanya ketakwaan di dalam hatinya. Oleh itu tuan, Ramadan nak datang, ta'zimkan, besarkan dan muliakan dengan kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan juga keberkatan insya-Allah taala. Hadirin yang saya kasih sekalian, kemudian yang seterusnya untuk kita sama-sama ambil pedoman dan pelajaran di dalam bulan Ramadan ini, sangat penting untuk kita ada satu benda yang sangat penting, iaitu semangat keazaman untuk buat sebanyak mungkin amal ibadah di dalamnya. Sebab apa tuan-tuan? Boleh kita kata, Ustaz, kadang-kadang orang jadi bulan Ramadan je rajin, lepas Ramadan malas. Itu boleh berlaku. Tetapi memang kita disuruh tingkatkan bulan Ramadan, tak macam bulan-bulan yang lain. Semangat itu wujud. Tuan-tuan boleh ambil pedoman ini di dalam hadis Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW apabila sampai sahaja bulan Ramadan, Nabi SAW akan menghidupkan malamnya, dan 10 yang terakhir baginda akan ikat ketat belahan pakaian kain bawahnya. Maksudnya apa? Ulama mengatakan maksud ikat ketat belahan kain bawahnya, iaitu Nabi tidak mendatangi isteri-isterinya pada 10 yang terakhir kerana fokus dengan melaksanakan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan semangat, himmah dan juga kesungguhan pada bulan Ramadan. Oleh itu tuan-tuan, saya pesan kepada diri saya dan kita semua, nak masuk bulan Ramadan, tuan-tuan kena naikkan dan tinggikan semangat kita. Macam mana nak tinggikan tuan-tuan? Banyak cara. Di antaranya, bacalah sirah para salafus soleh dan para ulama-ulama yang soleh, bagaimana mereka menghidupkan bulan Ramadan, tuan-tuan, dengan amal-amal yang luar biasa. Kalau tuan-tuan saya sebutkan kesungguhan kita yang paling utama dalam bulan Ramadan, macam mana kita nak dapatkan bacaan Quran yang paling baik dan paling banyak. Tuan-tuan, ini mesti kena ada dalam jadual kita. Kalau tuan-tuan buka dalam catatan para ulama, mereka menyebutkan imam-imam besar, kita menghabiskan dan mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan tidak seperti bulan yang lain, penuh dengan luar biasa. Dikatakan dan diriwayatkan seorang imam yang terkenal, iaitu Imamul Bukhari, mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari 4 kali khatam. Setiap 3 hari 4 kali khatam. Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, imam yang terkenal penyusun Sahih Al-Bukhari. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, diriwayatkan pada bulan Ramadan je, bulan lain tidak. Di dalam bulan Ramadan beliau boleh mengkhatamkan Al-Quran sebanyak
2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Sehari 2 kali khatam, dalam bukan sebulan, sehari 2 kali khatam. Dan riwayat ini sangat masyhur diceritakan kepada kita. Ada orang kata, ustaz, masuk akal ke khatam Quran 2 kali sehari? Sehari ada 24 jam. Jadi macam mana habiskan Quran? Tuan-tuan, itulah bezanya. Yang pertama bezanya apa? Bezanya orang yang kerap baca Quran dengan orang yang tak biasa baca Quran. Orang yang kerap baca Quran, lidahnya sudah sebati untuk mengalunkan bacaan Quran. Dia boleh baca. Dan kaedah baca Quran ini ada 3 peringkat. Pertama, bacaan yang perlahan. Kedua, bacaan yang sederhana. Ketiga, bacaan yang paling laju. Laju tu tetap memelihara hukum tajwid, dibenarkan. Namanya hadar. Boleh baca cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun baca cepat tapi mesti memelihara tajwid. Boleh. Sebab itu Imam Syafi'i riwayat menyebut boleh mengkhatamkan 2 kali Quran dalam satu hari. Faktor ketiga adalah faktor keberkatan masa. Yang itu bezanya. Imam Syafi'i dah hafiz Quran sejak usianya 7 ke 10 tahun. Selesai dah. Dia boleh terus je, tengah buat kerja apa pun, mulutnya boleh baca Quran. Dengan yang seterusnya, keberkatan masa. Keberkatan masa. Dan hari ini orang cuba buat. Cuba tuan-tuan buka Quran, bacaan yang cepat. Seperti Syekh Sa'ad Said Al-Ghamidi. Bacakan Quran 30 juzuk hanya mengambil sekitar, kalau tak silap saya, 17 jam. Ataupun 17 jam atau 13 jam. Okey, 13. Itu bacaan Said Al-Ghamidi. Jadi kalau dilajukan lagi, mungkin boleh kurang daripada itu dengan sekali khatam. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, untuk Quran dalam bulan Ramadan, mesti kita benar-benar tingkatkan. Dapatkan dan usahakan untuk kita sama-sama dapat membaca Al-Quran sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bagi Al-Quran dalam bulan Ramadan, dikhususkan baginda Nabi SAW murajaah dan muzakarah Al-Quran dengan Jibril AS, menunjukkan kepada kita dalam bulan Ramadan mesti kita tekan betul-betul akan Al-Quran. Diriwayatkan bahawa Imam Malik bin Anas, siapa yang tak kenal Imam Malik tuan-tuan? Imam Malik bin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahawa Imam Malik diriwayatkan merupakan penyusun kitab Muwatta yang hebat dan agung. Tetapi sampai je bulan Ramadan, beliau akan menyimpan semua kitab-kitab hadis dan menghadap kepada Al-Quranul Karim. Maka itulah pelajaran yang boleh kita ambil sampai nak bulan Ramadan, tuan-tuan, menghadap betul-betul akan Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan, pahalanya besar, ganjarannya besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama cermati, cerapi dan dapatkan sebanyak mungkin kebaikan. Hadirin yang saya kasih sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang agung, dan saya sebut kepada tuan-tuan siap-siap, bulan itu Allah Ta'ala jadikan pada setiap harinya, pada setiap masanya dan detiknya, tuan-tuan, adalah waktu yang sangat baik dan banyak untuk Allah gandakan segala amal kita. Maka di antara amal yang besar, selain puasa, selain baca Quran, amalan yang sangat-sangat banyak Nabi lakukan pada bulan tersebut adalah bersedekah. Dan tuan-tuan boleh siap-siap dah, tuan-tuan, buat plan. Kalau ada buka puasa di surau ataupun masjid, kita dah boleh siap-siap dah fikir nak sedekah ke mana. Hari yang pertama nak buat apa, kedua nak sedekah di mana, ketiga berapa, keempat, buat plan itu siap-siap. Fikirkan dalam kepala je. Kalau ini sekian, hari ni nak bawa ke sana. Kita, kerana Nabi disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling pemurah. Tengok tuan-tuan, paling pemurah. Dan kepemurahan Nabi itu meningkat tinggi, sangat tinggi kepemurahannya apabila Nabi berada dalam bulan Ramadan. Katanya dalam hadis itu, kepemurahan Nabi di dalam bulan Ramadan adalah lebih cepat dan laju berbanding dengan angin yang bertiup kencang. Angin tiup tuan, kalau kita tengok angin tiup, mana-mana tempat angin sampai, celah-celah tiang pun angin sampai. Maknanya Nabi punya kepemurahan dalam bulan Ramadan, harta dan duitnya itu diberikan sebanyak mungkin manusia merasainya. Jadi tuan-tuan, dengan itu kita ambillah peluang dalam bulan Ramadan untuk menyusun sedekah dan juga amalan kita di dalam bulan Ramadan, insya-Allah taala.
rindan azab. Antara yang terafdal daripada sedekah adalah memberikan makan kepada orang berbuka puasa. Itu sangat penting. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, kata Nabi SAW, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, baginya ganjaran pahala seperti orang yang makan makanan buka puasanya itu. Dalam keadaan pahala orang itu tidak berkurang sedikit pun. Maknanya tuan-tuan, lagi ramai orang makan buka puasa kita, lagi ramai dan banyaklah orang itu mendapat ganjaran dan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu tuan-tuan, ambillah peluang ini. Bersamalah kalau ada peluang untuk berbuka puasa, buat. Kalau tak buat di masjid dan surau, tuan-tuan ajak saudara mara sekali-kala datang buka puasa di rumah kita. Ajak orang datang bertandang ke rumah kita untuk menjamu mereka mendapatkan keberkatan dan kebaikan berbuka puasa. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, ini ambillah dengan baik peluangnya. Kerana puasa dan bagi makan orang buka takkan ada di bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Hadirin yang saya kasih sekalian, kemudian seterusnya setelah sedekah, amalan yang seterusnya yang utama dilakukan di dalam bulan Ramadan, iaitulah yang disebut sebagai Ihya'ul Lail ataupun Qiyamul Lail, iaitu hidupkan malam dalam bulan Ramadan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, baginda menyatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, ulama kata menghidupkan malam bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan dengan balasannya, wahtisaban, dan mengharapkan Allah bagi kepadanya balasan yang besar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan mengampunkan segala apa yang telah berlalu daripada dosanya. Tuan-tuan, ini ada dalam bulan Ramadan. Oleh itu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan kita semua, ambillah peluang betul-betul pada bulan ini untuk kita mengumpul sebanyak mungkin ganjaran pahala kita. Tuan-tuan, kita kena ingat, di akhirat nanti benda yang paling beruntung dan mahal adalah pahala. Macam sekarang ni tuan-tuan, dalam kiraan kita yang paling untung adalah duit. Duit tuan-tuan boleh buat beli apa tuan-tuan nak. Beli kereta, beli motor, beli makanan, beli goreng pisang, beli cendol. Bila kita mati, kita juga perlukan harta untuk dinilai dan ditimbang banyak ke tak banyak. Pada saat itu harta yang ditimbang dan dikira adalah pahala kita, sawab, ganjaran pahala kita. Maka dengan itu hadirin yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan, bulan Ramadan yang akan datang ini kita doalah sama-sama kepada Allah. Allah jadikan bulan yang paling banyak dalam kita mengumpulkan ganjaran pahala. Semoga kita menjadi orang yang kaya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dapat membeli dan menebus diri kita dengan pahala-pahala yang ada itu. Semoga kita dimasukkan oleh Allah taala ke dalam syurga. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, mereka berada dalam kehidupan yang diradai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya, maka mereka itu berada dalam tempat hawiyah, iaitu tempat azab yang amat menakutkan. Semoga Allah memelihara dan menyelamatkan kita daripada perkara tersebut. Allahumma amin. Hadirin yang saya kasih sekalian, tadi yang pertama kita sebut puasa, kedua sedekah Al-Quran, ketiga sedekah, keempat Qiyamul Lail tuan-tuan, dan yang kelima daripada amal yang utama untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan, iaitu i'tikaf. Ambil waktu beriktikaf di dalam bulan Ramadan, lebih khusus lagi 10 yang terakhir itu. Tapi tuan-tuan, takut 10 makin akhir makin sibuk kita nak raya. Jadi ambillah awal itu untuk kita beriktikaf. Mudah-mudahan tidak keluputan kita daripada kelebihan dan fadilat orang yang nak beriktikaf. Hadirin yang saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan perasan di dalam Al-Quran,
ketika Allah sebut ayat tentang puasa, ayat yang sama sebut tentang i'tikaf, menunjukkan Ramadan dan puasa dan i'tikaf dan masjid semuanya memiliki pertalian yang kuat. Maka dengan itu tuan, Ramadan, puasa, masjid dan i'tikaf semuanya memiliki ikatan yang sangat kuat untuk kita ambil cermat dan ambil perhatian yang baik di dalam bulan Ramadan, insya-Allah taala. Hadirin yang saya kasih sekalian, kemudian setelah habis apa yang kita nak sebutkan ini tuan-tuan, saya nak masuk kepada satu pesanan dan ikatan bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat pelajaran. Apa dia? Iaitu sebelum nak masuk bulan Ramadan, tolonglah tuan-tuan ulang kaji balik fiqh puasa. Belajar balik, bukan belajar maknanya ulang kaji, baca balik semula fiqh tentang puasa. Maknanya apa syarat sahnya, rukunnya, batalnya apa yang membatalkannya, supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam bulan Ramadan untuk berpuasa dalam keadaan memiliki kesiapsiagaan untuk berpuasa. Dan kalau kita beramal dengan amalan puasa, kita beramal dengan penuh yakin. Yakin. Ini sah, yakin. Ini batal, yakin. Tuan-tuan, kerana beramal dalam keadaan ilmu yang yakin takkan sama nilainya dengan beramal tanpa dengan keyakinan. Maka hadirin yang saya kasih sekalian, itulah ingatan dan pesanan yang saya rasakan penting untuk kita sama-sama cermati, amati dan fahami. Kerana perkara yang terkait dengan Ramadan, terkait dengan puasa, terkait dengan hukum hakam, ini perkara yang penting. Akhirnya tuan-tuan, akhirnya kita nak bawa kepada satu kejayaan dan objektif. Dalam bulan Ramadan kita capai apa yang kita nak dapat. Tuan tengok. Pertama sekali, keluar je bulan Ramadan, kita nak rasakan jiwa dan hati kita ini lapang dan bersih. Sebab proses pembersihan telah kita buat dalam bulan Ramadan. Keluar-keluar tu bersih. Bersih itu maknanya fitrah. Barulah betul kita masuk ke dalam Aidul Fitri, iaitu fitrah. Aidul Fitri iaitu fitrah. Jadi tuan, ini perlu kita buat semati, amati dan kita cubalah tuan-tuan jadikan yang terbaik kita dalam bulan Ramadan untuk kita kembali kepada fitrah kita, iaitu fitrah, bersih jiwa kita daripada segala kekotoran. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin semua, kita nak keluar daripada bulan Ramadan, kita mudah-mudahan mohon kepada Allah tuan-tuan, iaitu nama kita listed, dicatat sebagai orang yang boleh memasuki syurga Allah dan terlepas daripada api nerakanya. Tuan-tuan, kita kena ingat, tuan-tuan nak hidup berapa lama kat dunia, dan saya nak hidup berapa lama kat dunia, pasti dan pasti semua akan berakhir dengan kematian. Tuan-tuan tengok orang sebelum kita, nenek kita meninggal, tuan-tuan, jiran kita meninggal, kadang-kadang dia lebih sado daripada kita pun meninggal juga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa siapa pun pasti akan mati. Tetapi setelah mati, adanya kehidupan yang tak ada mati. Maka kehidupan yang tak ada mati itu satu di antara dua yang paling lama, sama ada syurga ataupun api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tuan-tuan, kita perlu sama-sama cermati, fahami dan amati dengan mendalam bahawa syurga Allah dalam bulan Ramadan sangat-sangat luas jalan untuk sampai kepadanya. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, kata baginda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datangnya bulan Ramadan, akan dibukakan seluas-luasnya pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan akan dirantai serta garilah segala syaitan-syaitan yang ada. Maka dengan itu hadirin yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita daripada Ramadan yang bakal akan datang tak lama lagi kepada kita, menjadi sebab dan juga faktor kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Ramadan. Kemudian tuan-tuan, satu penting juga yang ada dalam bulan Ramadan yang perlu tuan-tuan ingat, nanti ustaz-ustaz akan cerita balik, nanti dah masuk Ramadan ramai akan ceritakan balik. Di antaranya yang akan masuk ke dalam bulan Ramadan, antara yang paling utama iaitulah
malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni tuan, dalam satu tahun katalah ada 365 hari atau 360 hari. Malam itu merupakan malam yang paling baik lebih daripada 364 hari yang ada. Maknanya dalam setahun tu, malam ini malam yang paling baik daripada semua malam yang pernah ada. Namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Qadr, menceritakan tentang kelebihan dan keistimewaannya. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang ulama mengatakan Lailatul Qadar merupakan hadiah yang boleh menjadikan kita umat Nabi mengatasi ganjaran pahala umat sebelum daripada ini, yang hidupnya ratusan tahun, lebih lama daripada kita. Tetapi dengan adanya Lailatul Qadar, kita dapat mengatasi mereka dengan hidupkan satu malam, mendapat ganjaran 1000 bulan punya amalan besar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini hanya ada bagi umat Nabi Muhammad SAW yang umur tak panjang, tetapi Allah berikan lipat ganda amal yang amat besar kepada kita semua. Oleh itu hadirin yang saya kasih sekalian, maka inilah ingatan saya dan ingatan kita bersama di dalam perkara Ramadan ini untuk kita hidupkan bersama. Doa yang tuan-tuan jangan tinggalkan, jangan lepaskan, jangan luputkan ketika sampainya bulan Ramadan. Sebelum sampai, macam yang imam baca selalu, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Itu doa. Kemudian doa yang kedua, jangan tuan-tuan tinggalkan, iaitu mohon kepada Allah dibantu melakukan qiyam, siyam dan baca Quran dalam bulan Ramadan. Macam mana imam kadang-kadang baca, Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Ya Allah, bantulah aku dalam bulan Ramadan untuk puasa, qiyamul lail dan membaca Al-Quran pada waktu tersebut. Tuan-tuan, ini adalah anugerah Allah yang perlu kita sama-sama amati, cermati dan juga kita sama-sama dorongi. Hadirin yang saya kasih sekalian, keseterusnya doa yang tuan-tuan jangan tinggalkan pada malam-malam bulan Ramadan, iaitulah membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang suka memaafkan, maka maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami. Tuan-tuan minta itu dalam Ramadan. InsyaAllah kita doakan bersama, semoga habis di bulan Ramadan, masuk sahaja 1 Syawal, kita semua dibersihkan oleh Allah dan dapat jalani bulan yang ke depan seterusnya dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dah sampai nak ujung, lemah balik jiwa kita, masuk balik Ramadan, kuat balik semula. Habis tahun lagi, istilahnya tuan-tuan macam masuk bengkel servis. Servis balik semula, jalan 11 bulan. Lepas tu dah lemah balik, servis lagi sekali. Bulan untuk servis itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Bila tak makan, kita punya fizikal lembik sedikit. Bila lembik, keinginan fizikal kurang. Keinginan fizikal, makan jadi kurang. Sebab tak makan, tak boleh makan. Pandangan mata pun tidak liar, tangannya pun tak nakal, perutnya lapar, syahwatnya kurang. Apa yang menggantikan tempat itu? Yang menggantikan tempat itu adalah rohani, roh. Maka sebulan itu training kerohanian kita dengan begitu kuat, sampai bila masuk kepada bulan yang baru ataupun tahun yang baru, kita memiliki kekuatan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hadirin yang saya kasihkan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, keselamatan dan juga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala dan ganjaran daripada bulan Ramadan. Akhirnya tuan-tuan, saya tutup dengan sebuah hadis. Sebelum kita, sekejap lagi ada 2 minit lagi azan, saya tutup dengan sebuah hadis Nabi SAW. Satu ketika Nabi naik mimbar. Mimbar macam tu. Cuma mimbar ni ada 2 anak tangga. Mungkin pada zaman Nabi ada 3 anak tangga. Nabi naik satu anak tangga, Nabi sebut amin.
Nabi naik anak tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Nabi naik anak tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Sahabat yang dekat, dia dengar Nabi sebut amin. Jadi dia macam pelik, kenapa Nabi sebut amin? Tuan-tuan, lalu setelah itu ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu Tuan hamba menyebutkan amin dan amin dan amin? Tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Tuan-tuan, tiga ni menutup perbincangan kita. Dan kalau kita jumpa pun mungkin Ramadan dah, tak sempat nak cerita dah. Ataupun lepas raya nanti baru kita jumpa balik. Apa Nabi kata? Kata Nabi SAW, ketika aku nak menaiki mimbar, aku didatangi oleh Jibril AS. Lalu Jibril berkata kepadaku, alangkah besarnya kerugian seorang yang disebut namaku ke atasnya dan mereka tidak berselawat ke atasku. Nama Nabi disebut depan dia, dia dengar nama Nabi disebut, tapi mulutnya tak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, mereka yang diberikan kesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan, tetapi dia sia-siakan bulan itu, tak ambil peduli pun bulan itu, tak rasa besar pun bulan itu, sehingga berakhir Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, iaitu disebutkan oleh baginda Rasulullah, ataupun turutannya itu terbalik tuan-tuan, tapi lebih kurang tiga ni dia. Iaitu disebutkan apa? Iaitu orang yang diberikan kesempatan bersama dengan ahli keluarganya, iaitu kedua ibu bapanya. Ada lagi, hidup lagi, tapi dia sia-siakan peluang adanya mak ayahnya lagi, yang sepatutnya dia boleh masuk syurga dengan kedua mak ayahnya. Dia sia-siakan, mati keduanya, tak sempat dia berbakti, dan dia tak dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab kedua ibu bapanya tadi. Itu peluang. Jadi orang ini orang yang sangat rugi. Rugi yang pertama, tak selawat kepada Nabi kalau dengar nama. Rugi yang kedua, diberikan peluang masuk Ramadan dan dia tidak diampunkan Allah. Dan rugi yang ketiga adalah orang yang apabila mendapati kedua ibu bapanya dan dia sia-siakan keberadaan keduanya, yang sepatutnya boleh masuk syurga dengan keduanya, tapi akhirnya tak masuk dengan keduanya tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ajal wa akram. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua dalam bulan Ramadan, amin. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita amal yang paling dicintainya dalam bulan Ramadan, amin. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, jadikan anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, kedua ibu bapa kita di kalangan mereka yang diberikan taufik dan kekuatan untuk mereka membangunkan dan menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita akan Lailatul Qadr dan juga penerimaan amal nanti dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلى الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.